Didik TV KPM. Apa khabar semua? Tachahau, Vanakkam. Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan murid-murid, di sini kita akan fokus kepada strategi dan teknik untuk menjawab soalan-soalan SPM. Dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran biologi. Jadi semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. Itu dia, salam sejahtera Cikgu Farid. Selamat datang ke Bilik Darjah Didik TV KPM. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, Chris. Terima kasih. Okey, Cikgu. Dan sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Zaimi dari SMK Putrajaya Pristin 181 selaku juru bahasa isyarat kita untuk episod kali ini. Baiklah, Cikgu Farid. Tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita terus berkenalan dengan rakan-rakan Google Meet. Boleh tak, Cikgu? Boleh. Okey, silakan. Di manakah mereka? Itu dia. Okay. Hai semua. Lambai sikit. Itu dia, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan pada hari ini, kita akan bersama-sama dalam slot Sukses Biologi. Saya tidak berseorangan dan tidak berdua-duaan bersama Chris saja. Tadi hari ini kita ada 4 orang murid yang didatangkan khas untuk membantu kita, Chris, pada hari ini. So, kita perkenalkan dulu satu persatu. Okey, yang pertama kita ada saudari Nurul Iman Izzati. Nampak sikit, Iman. Hai, Iman. Okey, Nurul Iman Izzati dari tingkatan 5 Alpha. Dan yang kedua kita ada Muhammad Hakim Syahimi. Hakim, lambai sikit, Hakim. Hai, Hakim. Okey, Hakim. Yang ketiga kita ada saudari Damia Zafira. Damia Zafira, lambai sikit. Okey. Hai, Damia. Okey, dan yang terakhir kita ada Nur Aini. Lambai sikit, Aini. Hai, Aini. Itu dia, calon-calon SPM dari SMK Aikero. Tapi sebelum kita teruskan dengan kelas hari ini, saya nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet. Anda sudah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia, boleh kasih double thumbs up. Okey. Dah semua dah sedia. Cikgu, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih, Chris. Jadi murid-murid semua, pada hari ini kita akan fokus kepada subjek biologi. Jadi kita akan fokus pada bab yang ketiga iaitu nutrisi dalam tumbuhan, iaitu bab 3 biologi tingkatan 5. Jadi dalam bab 3 ni, Chris, bab ni adalah sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah sebenarnya. Biologi itu mudah. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu keluarkan intipati dulu. Maknanya apakah perkara-perkara penting yang kita belajar dalam bab 3 ini. Okey, kita lihat satu persatu. Okay, yang pertama kita akan pergi pada intipati dalam bab 3 ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan 3.1 iaitu nutrien tak organik utama. Di mana kita bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Jadi dalam perkara ini, Chris, apa yang murid-murid perlu tahu ialah yang pertama kena tahu fungsi bagi setiap makronutrien tersebut. Nampak macam banyak kan? Nampak macam banyak dalam jadual dan mustahil juga kalau kita nak ingat semua. Jadi kita keluarkan isi-isi penting. Okey. Dan yang kedua kita perlu tahu tentang kesan kekurangan makronutrien tersebut. Dah tahu fungsi, kenalah juga tahu dia punya kesan kekurangan. Sebab apa? Tumbuh-tumbuhan ni kalau kurang dia punya nutrien, dia akan mengalami masalah. Sebagai contoh kita lihatlah dekat sini, kita ada nitrogen. Sebagai contoh nitrogen dekat sini, kalau kita lihat kesan kekurangan dia adalah daun mengalami klorosis.
iaitu daun itu akan menjadi warna kuning. Pernah lihat kan Chris, kalau Pernah. pokok tu tiba-tiba daun dia warna kuning, Ya. baru je tumbuh tiba-tiba daun dia banyak kuning. Jadi itu mungkin pokok itu kekurangan nitrogen. Faham? Okey. Jadi kita ada makronutrien, maknanya nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Pada masa yang sama kita perlu ada mikronutrien. Mikronutrien ni adalah kalau dah banyak lawan dia apa Chris? Kalau dah banyak, Lawannya? lawan dia kurang. Sikit. Kurang sikit. lah. Maknanya mikronutrien ni adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Sebagai contoh kita ada klorin, ferrum, mangan, boron, zinc dan sebagainya. Okey, jadi perkara pertama murid-murid perlu ingat adalah mesti tahu fungsi makronutrien dan mikronutrien, dan yang kedua mesti tahu tentang kesan kekurangan nutrien-nutrien tersebut. Okey, faham. Settle bahagian yang pertama, selesai. Selesai. Okey, kita tengok bahagian yang kedua. Ni kalau nak mudah lah, kalau nak ingat bahagian pertama tadi, kalau nitrogen, klorin dan zinc, klorosis maknanya jadi warna kuning. Kalau magnesium, kesan kekurangan dia akan menghasilkan bintik merah pada daun tersebut. Okey. Dan fosforus kita ada bintik merah dan ungu. Jadi kita belajar kesan kekurangan tu melalui pengesanan warna. Jadi kita mudahlah untuk ingat beberapa perkara penting. Okey, Itu yang pertama tadi. Yang kedua murid-murid sekalian, kita perlu tahu tentang eksperimen. Dalam ni lah ada eksperimen, iaitu kesan nisbah NPK terhadap pertumbuhan tanaman. NPK itu merujuk kepada, dekat skrin tu ada tulis nitrogen, fosforus dan juga kalium. Jadi ini adalah nutrien utama yang diperlukan oleh pokok. Jadi dalam bab ini murid-murid sekalian ada satu eksperimen yang perlu murid-murid kuasai dengan baik. So bila keluar eksperimen, kita boleh rujuk rajah yang diberikan sebagai panduan tentang mengenal pasti langkah berjaga-jaga dalam eksperimen tersebut. Sebagai contoh Chris, kita tengok dekat sini, kita ada botol kultur ini yang dibalut dengan kertas hitam. Itu antaranya kita ada juga pam udara. Okey, dan dalam botol tu ada larutan kultur. So kalau larutan kultur tu lengkap Chris, kita panggil larutan kultur NOP. Larutan kultur NOP. Kultur NOP okey, maknanya dalam larutan tu dia mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan termasuk unsur surih. Okey, jadi pokok tu akan hidup dengan baiklah, sihat dan baik, pertumbuhan daun dia sihat, pertumbuhan akar dia juga sihat. Okey, itu berkaitan dengan eksperimen. Okey, harap-harap murid dapatlah menjalankan eksperimen tentang anak benih pokok jagung ini di sekolah anda. Okey, kita lihat yang seterusnya. Perkara kedua yang murid-murid perlu tahu adalah berkaitan dengan organ pengambilan air dan garam mineral. So, dari sini kalau tengok saya bagi gambar. Jadi kita perlu kenal pasti struktur dia, label dia. Jadi murid-murid kalau dalam soalan biologi ni ada banyak gambar. Jadi bila banyak gambar ada label. Betul. Bila ada label dia akan datang dengan fungsinya, penerangannya. Jadi berkaitan dengan label. Kalau kamu tak tahu label, tak tahu struktur, macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang seterusnya? Okay, sebagai contoh dekat sini kita ada akar, okey, kita ada rambut akar, cabang akar dan juga jidal akar, dan kita ada kerata rentas untuk struktur akar. Di mana kita ada ni rambut akar tadilah, okey, kita ada cortex, kita ada epidermis, endodermis dan juga kita ada cambium vascular yang terdiri daripada xylem dan juga phloem. Okey, jadi ini perkara kedua. Okey, kita teruskan dengan intipati yang seterusnya, iaitu intipati yang terakhir. Itu sebab saya kata dalam bab ni nampak mudah aja sebab ada 3 saja intipati penting. Jadi kita ada intipati yang terakhir. Kalau kita tengok dekat sini Chris, studio kita pun ada bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia. Kita juga ada pokok periuk kera, dan yang bawah tu kita ada pokok paku pakis. Pokok paku pakis langswir. Jadi ini adalah contoh kepada kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Bila tengok pokok bunga Rafflesia ni teringat Sabah dan Sarawak, Kepulauan Borneo kan. Jadi kena pasti apakah nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan tertentu. Sebagai contoh kita ada tumbuhan parasit, kita ada tumbuhan epifit dan kita ada tumbuhan karnivor. Jadi pokok periuk kera tu adalah sejenis tumbuhan
Karnivor. Kita dapat lihatlah dalam tu ada nektar, serangga akan masuk, dia akan tutup. Selama ni kita hanya melihat sahaja bunga Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Jadi kita tak tahu dia kategori apa, nutrisinya apa. Jadi dia adalah nutrisi untuk tumbuhan parasit. Selama ni dia menumpang di perumah yang lain dan menyerap nutrien perumah tersebut dan akhirnya perumah tersebut akan mati. Okey. Terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian Cikgu Farid untuk topik kita hari ini iaitu nutrisi dalam tumbuhan. Tapi baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 Biologi. Didik TV KPM